So kita ingat balik unsur kumpulan 18 juga dipanggil dengan nama gas adi atau kadang-kadang panggil dengan nama gas nadir. Okey. So dalam unsur dalam kumpulan 18 ni ada 4, 5, 6, 7 unsur okey, iaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, radon dan juga organeson. Okey. So kita lihat sifat-sifat fizik unsur kumpulan 18 ni macam mana. Okey. So sifat fizik unsur kumpulan 18. Unsur kumpulan 18 ni dia wujud sebagai gas ya. Dan gas tu tidak berwarna, dia tidak berbau pada suhu bilik. Okey. Gas itu juga tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Okey. Gas adi ni juga adalah satu konduktor haba yang lemah lah. Okey, dan wujud sebagai monoatom. Okey, sebab selalunya kalau gas dia wujud sebagai duiatom. Okey, contohnya dalam satu molekul ada 2 atom lah. Okey, contohnya gas hidrogen, gas oksigen, gas nitrogen dan lain-lain lagi lah. Okey, tapi unsur kumpulan 18 ni dia wujud sebagai monoatom. Mono bermaksud satu lah. Okey, helium, xenon, okey, seorang-seorang dia je, lone ranger. Okey, takat lidih, takat lebur. Okey, kita tengok takat lidih, takat lebur dia macam mana, kita lihat jadual ni. Okey, negatif. Okey, takat lidih pun negatif. So, takat lidih, takat lebur dia rendah. Okey, ketumpatan dia pula sifar perpuluhan sifar 17 ni untuk helium Okey, so bawah daripada 1 dan sangat-sangat rendah lah. Okey, ketumpatannya. Okey, sekarang kita lihat pula perubahan sifat fizik unsur menuruni kumpulan 18. Menuruni kumpulan. Okey, maksudnya apa menuruni kumpulan ni? Maksudnya daripada atas turun ke bawah lah, daripada helium sehinggalah ke radon. Okey, baik. Kita lihat jari atom ni sama dengan saiz atom lah. Okey, tengok helium 0.05, 0.07, 0.09. So kita boleh nampak di sini jari atom semakin meningkat lah. Okey, takat lebur pula. Okey, kalau kamu tengok kat sini, helium negatif 270, radon negatif 71. So kamu boleh nampak takat lebur meningkat bila menuruni kumpulan 18. Takat lidih juga sama, meningkat. Okey, ketumpatan juga meningkat. Okey, kita lihat kenapa jejari atom meningkat. Okey, jejari atom ni meningkat disebabkan oleh bilangan petala elektron atom semakin meningkat. Okey, kita tengok helium. Kalau tengok kat sini. Okey, cikgu lukis susunan elektron dia. Okey, hanya ada satu petala elektron untuk helium. Okey, kemudian turun pada neon. Sekarang dah ada 2 petala terisi elektron. So nampak tak saiz dia semakin meningkat di sini. Meningkat satu petala, so saiz semakin meningkat. Okey, argon pun sama. Argon ni dah ada 3 petala terisi elektron. 1, 2, 3. Okey, dan begitulah seterusnya dia akan meningkat ya. Okey, so sebab itulah jejari atom ataupun saiz atom meningkat. Okey, as for takat lebur dengan takat lidih pula. Okey, kenapa meningkat? Kerana bila saiz atom tu meningkat, daya tarikan antara zarah akan meningkat. Tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah tadi akan meningkat. Ini menyebabkan suhu takat lebur dan takat lidih meningkat. Ini macam mana? Okey, kita lihat kat sini. Okey, kita nak bandingkan antara helium dengan argon. Okey, helium
Okey, katakan ini adalah gas helium dalam satu bekas. Okey, kalau gas dia punya zarah tak tersusun dan jauh antara satu sama lain. So antara satu zarah dengan satu zarah yang lain, dia terdapat satu daya tarikan. Okey, antara zarah-zarah ni. Okey. Okey, tapi kita dah belajar daya tarikan antara zarah dalam bentuk gas adalah lemah lah. Okey. Okey. So kita nak bandingkan, kalau kita tengok kat sini, saiz atom argon lebih besar daripada helium. Okey, ini menyebabkan daya tarikan antara zarah argon dengan satu lagi zarah argon yang lain tu dia semakin kuat. Okey, sebab apa? Sebab saiz zarah dia lebih besar. Okey. So kat sini yang cikgu kata tadi, bila saiz atom tu semakin besar, daya tarikan antara zarah ni akan jadi semakin kuat. Jadi lebih banyak tenaga haba yang diperlukan untuk atasi daya tarikan antara zarah ni. So sebab itulah suhu, takat lebur dan takat didih meningkat. Okey. So kita tengok pula ketumpatan unsur meningkat. Okey, kalau kita belajar dulu masa form 1, ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu. Dan kita telah pelajari sekiranya jisim meningkat, kalau kita tetapkan isi padu yang sama, jisim meningkat, ketumpatan akan meningkat. Okey, isi padu pula kalau kita tetapkan jisim tetap yang sama, isi padu meningkat, ketumpatan akan berkurangan. Okey. Okey, so kita tengok kat sini kenapa ketumpatan unsur kumpulan 18 meningkat menuruni kumpulan, disebabkan oleh jisim atom dia bertambah lagi banyak berbanding isi padu atom. Okey. Baik. Sekarang kita lihat pula sifat kimia unsur kumpulan 18. Okey. So sifat kimia ni unsur kumpulan 18 ni dia adalah lengai secara kimia. Dia tidak reaktif secara kimia. Bermaksud dia tidak bertindak balas dengan unsur-unsur lain. Okey. So kenapa? Sebab atom unsur-unsur kumpulan 18 ni mereka mempunyai susunan elektron yang stabil. Okey. Stabil tu apa maksud dia? Okey. Stabil bermaksud bilangan elektron pada petala yang terakhir tu penuh. Okey, kalau kita tengok kat sini helium hanya ada satu petala sahaja, dan petala pertama kita ingat balik maksimum elektron yang boleh diletakkan dalam petala pertama ialah 2 elektron sahaja. So maksimum dah ni. Okey, tak ada tempat kosong pun dekat petala pertama yang tidak ditempati dengan elektron. So ini adalah susunan elektron duplet. Okey, kenapa duplet? Sebab pada petala pertama dia pada petala terakhir dia diisi dengan 2 elektron. Ini maksimum. Okey, tapi jangan keliru dengan contoh yang ni ya. Okey, beryllium tadi kan dua kan dia punya susunan elektron. Okey, adakah ini susunan elektron duplet? Bukan. Sebab apa? Sebab kalau petala terakhir dia dekat sini, petala yang kedua, maksimum boleh letak ialah 8 elektron. Okey, so walaupun dia ada 2 elektron pada petala terakhir, tapi masih ada lagi 6 tempat kosong yang belum ditempati dengan elektron. So petala terakhir dia tidak dipenuhi dengan elektron. Okey. Okey, kemudian kita lihat pula neon dengan argon. Okey, ini 28. Okey, neon dia ada 2 petala. Petala terakhir dia petala kedua. Maksimum boleh letak 8 elektron. So semua ada 8 elektron dah penuh. Tak ada tempat kosong pun. Okey, sama juga dengan argon, petala ketiga dia penuh dengan 8 elektron. So dua-dua ni kita panggil
susunan elektron oktet. Kenapa oktet? Sebab petalan terakhir dipenuhi dengan 8 elektron. Okey. Baik. So, oleh sebab itu, atom unsur-unsur kumpulan 18 ni tidak perlu derma elektron, tidak perlu terima elektron ataupun tidak perlu berkongsi elektron dengan atom-atom lain. Okey. Macam contohnya orang yang dah kaya lah kan. Okey. Katakan dia dah selesa dah dengan dia punya kehidupan lah. Duit dah ada. Okey. Kerjaya pun bagus. So dia rasa tak perlu kahwin dengan sesiapa. Okey. Okey, contohlah. Okey, so unsur kumpulan 18 ini tidak reaktif secara kimia ataupun kita panggil lengai ya. Okey, dan oleh sebab itu jugalah unsur kumpulan 18 wujud sebagai gas monoatom. Okey, yang cikgu terangkan tadi, helium, Lone Ranger je seorang-seorang dia. Okey, argon. Okey. Okey.